Hello kelas, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita dah masuk ke PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga. Jadi kita jangan menghabiskan masa ataupun melepaskan peluang untuk kita mempelajari sesuatu yang baru. Khususnya tentang teh hijau ini yang dikatakan ramai yang tidak suka sebab dia tidak bergula lah, dia berherba lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia mempunyai banyak kelebihan lagi-lagi dengan gaya hidup kita yang mungkin kurang sihat dan sebagainya. Okey, selain pada itu kalau kita tengok dekat sini, dia juga adalah salah satu macam kita tengok kelebihan-kelebihan sebelum ni, dah ada 3. So ada lagi 6 kelebihan lagi untuk kita dalam maybe even mencegah daripada merawat penyakit-penyakit yang mungkin bakal kita hidapi. Alright. So kita tengok kelebihan keempat, mengurangkan risiko barah. Kalau kita tengok sini adalah normal cell. Normal cell adalah warna uh, merah ataupun warna pink, dan tumor ataupun barah dia berwarna ungu. Okey, kalau dia terlalu banyak dia akan pecah dia punya membran di bawah ni dan dia akan tersebar ke bahagian-bahagian tubuh badan yang lain. Okey. So kalau kita tengok dekat sini kita tengok ada barah disebabkan pertumbuhan sel yang tak terkawal. Yalah, sebab mungkin gaya hidup kita ada yang merokok, ada yang lepak sampai malam, tak cukup tidur dan sebagainya. Salah satu punca utama kematian di dunia. Kajian menunjukkan kerosakan oksida membawa kepada radang yang kronik. Radang dalam bahasa Inggeris adalah inflammation kan. Biasanya ada perkataan yang itis. Kalau penyakit yang macam bronchitis ke kan, ada itis ataupun arthritis, so dia kiranya itis tu menunjukkan dia adalah radang, inflammation. Teh hijau adalah sumber antioksida yang kuat melindungi tubuh kita daripada kerosakan oksida. Ini yang dah 6 bulan masuk dah pasal teh hijau. Seterusnya kalau kita tengok sini, kajian telah menghubungkan sebatan teh hijau dengan pengurangan risiko barah, termasuk kajian di bawah. Ada 3 yang utama. So breast cancer iaitu barah buah dada, beberapa kajian menunjukkan 20 ke 30% daripada golongan wanita yang meminum teh hijau ni mempunyai risiko yang rendah dalam menghidapi barah buah dada. Dan untuk lelaki pula, barah prostat, prostate cancer, satu kajian menunjukkan peminum teh hijau mempunyai risiko yang kurang untuk mempunyai barah prostat. So ini adalah berdasarkan analisis diorang. Dan colorectal cancer ataupun barah usus, 29 kajian menunjukkan 42% peminum teh hijau mempunyai kurang kecenderungan mempunyai barah usus. Alright. Jadi kalau kita nak dapatkan efek yang daripada kurangkan risiko barah ni juga adalah kita berpuasa. Lagi-lagi dalam nak dekat bulan puasa ni yang akan datang pada hari Jumaat yang akan datang ni, 20 hari bulan. Jadi kita tak kita boleh juga pada masa sama mengamalkan teh hijau dan bila kita berbuka lah, ataupun bila dah waktu malam dan sebagainya tu kita boleh cuba minum teh hijau, and waktu siang kita puasa. So efek ni lebih power lah sebab gaya hidup kita yang makin sihat. Alright. Terdapat beberapa kajian, banyak kajian menunjukkan peminum teh hijau mempunyai kurang kecenderungan untuk menghidapi beberapa jenis barah yang lain. Okay. So seterusnya kita ada halitosis, iaitu mengurangkan nafas berbau. Nafas berbau ni datang, kalau kata saintifik dia adalah halitosis. Jadi dia ada orang macam tak selesa dengan bau mulut orang lain, itu adalah kiranya mulut orang yang berbau tu kita namakan penyakit tu ataupun keadaan tersebut sebagai halitosis. Alright. Catechins dalam teh hijau juga mempunyai kelebihan untuk kesihatan oral. Kajian tabung uji kaji menunjukkan catechins boleh mengekang pembiakan bakteria berpotensi merendahkan risiko jangkitan. Streptococcus mutans adalah bakteria umum dalam mulut dan menyebabkan pembentukan plak dan punca utama bagi kaviti gigi. Ada satu kajian saya cikgu baca dekat dalam Science Alert, di mana kajian tersebut dia kata punyalah bahaya Streptococcus ni, yang kira bahaya yang tidak disedari oleh saintis ataupun doktor sebelum ini ataupun dentis. Dia punya efek dia kalau tak jaga gigi kita untuk yang Streptococcus ni, tak bersihkan dan sebagainya, dia boleh mungkin travel to our heart and it will sort of like dia akan makan sort of like flaps untuk valve bagi jantung kita sebenarnya. So sangat berbahayalah sebenarnya kalau kita tengok, selalu kena jaga kesihatan gigi kita, alright, ataupun kebersihan oral kita. Okay.
So terdapat beberapa bukti bahawa teh hijau boleh mengurangkan nafas bau. Bukan kat situ adalah teh hijau. Okey. Kelebihan keenam, mencegah diabetes. Diabetes jenis 2 melibatkan kenaikan aras gula dalam darah yang mungkin disebabkan kita tidak boleh menghasilkan insulin, badan tak boleh hasilkan insulin mencukupi atau insulin resistance. Dia dah jadi macam tak sensitif untuk kenaikan aras gula dalam darah kita. Seterusnya, kajian menunjukkan teh hijau meningkatkan sensitiviti insulin dan menurunkan aras gula dalam darah. Ada beberapa kajian ataupun analisis kajian untuk kes ini. Sensitivity Y tu jadi I. So dalam bahasa Melayu adalah I, sensitivity. Satu kajian yang melibatkan orang Jepun meminum teh hijau mempunyai sekurang-kurangnya 42% risiko yang lebih rendah untuk mempunyai diabetes jenis 2. Okay, kita mudah develop diabetes jenis 2. Diabetes jenis pertama biasanya is irreversible lah. Tapi diabetes jenis 2 dia lah reversible. Kita boleh rawat ataupun kita boleh cegah daripada benda ini daripada berlaku. So berdasarkan analisis 7 kajian melibatkan ratusan ribu individu, peminum teh hijau peminum teh sahaja mempunyai kurang 18% rendah risiko untuk diabetes jenis 2. Ini adalah apa-apa jenis teh. Alright. Kalau apa-apa jenis teh pun dah dapat risiko yang rendah macam tu, apatah lagi teh hijau. Okay. So nanti kita akan stay tune lagi untuk seterusnya bagi teh hijau bahagian ketiga. Untuk yang pasien yang diabetes tadi tu, cikgu pernah ada satu case di mana student cikgu ni dia cuba minum teh hijau dan di sekolah dia pernah dia minumlah pagi and for 1 week dia minum, and minuman sirap dekat kantin sekolah dia tu dia minum rasa terlalu manis sangat bagi dia. Jadi kamu boleh bayangkan betapa makanan-makanan yang secara tak langsung kita sedar di sekeliling kita ni sebenarnya mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi. So dia akan improve lagi kita punya sort of like liver sensitivity dalam mengesan kenaikan aras gula dalam darah kita. Alright. So that's all. Nanti kita akan sambung lagi untuk bahagian yang ketiga. Okay kelas, terima kasih. Assalamualaikum.